Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tajuk adat perkahwinan orang Melayu. Adat perkahwinan orang Melayu merupakan warisan budaya yang kaya dengan simbolisme dan tradisi yang mendalam. Ia menggabungkan unsur agama, adat resam dan nilai sosial yang penting. Pada pembentangan kali ini, kami akan menjelaskan perihal urusan dalam adat perkahwinan orang Melayu. Dalam setiap langkah adat perkahwinan ini, terdapat makna yang mendalam dan membina asas perhubungan yang harmoni. Ia membincangkan tentang kepentingan persetujuan yang diberikan dalam majlis perkahwinan dan juga peranan ahli keluarga dalam proses perkahwinan. Melalui pemahaman yang mendalam, kami berharap pembentangan ini akan memperkayakan pengetahuan semua tentang warisan budaya yang unik dan berharga ini, dan memberi inspirasi kepada penghargaan yang lebih mendalam untuk kepelbagaian budaya dunia yang kami kongsi. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan pertama, iaitu Siti Nur Atirah, Nur Fatim, Aina Nurina, Wan Nur Aisyah, Farah Elisha, Karimah iaitu saya, Chan Ziad, Ryan dan yang terakhir Nagam Bikir. Pengenalan adat perkahwinan kaum Melayu. Adat bermaksud sesuatu peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala di dalam sesuatu masyarakat sehingga menjadikan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Seterusnya, acara ini melibatkan pakaian tradisional, pertukaran gelang tanda kasih sayang, pengucapan ijab kabul dan upacara adat yang melibatkan tarian dan nyanyian tradisional yang menunjukkan nilai kekayaan budaya dan pentingnya ikatan keluarga dalam masyarakat Melayu. Majlis perkahwinan Melayu juga diadakan secara besar-besaran dan kadang-kala berterusan sehingga beberapa hari mengikut tradisi keluarga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Elisha binti Muhammad Kamal. Nombor matrik saya 291315 akan menerangkan tentang adat sebelum hari perkahwinan kaum Melayu. Terdapat 4 adat yang dipraktiskan sebelum hari majlis perkahwinan diadakan. Adat-adat tersebut ialah merisik, meminang, bertunang dan malam berinai. Merisik merupakan langkah pertama yang penting dalam proses perkahwinan. Ia melibatkan pertemuan antara wakil dari keluarga lelaki dan wanita yang berfungsi sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga wanita dan untuk mendapatkan restu mereka. Seterusnya, adat meminang. Dalam adat tradisi ini, ibu bapa lelaki memilih wakil lelaki yang lebih tua untuk melamar seorang perempuan bagi pihak mereka. Ibu bapa gadis itu akan mengambil masa untuk mempertimbangkan lamaran sebelum memberikan jawapannya. Selepas itu, langkah seterusnya ialah mengadakan majlis pertunangan. Saudara terdekat lelaki itu akan mewakili pihaknya semasa majlis tersebut. Selain majlis pertunangan, majlis kedua juga turut akan diadakan di rumah pihak perempuan. Akhir sekali, malam berinai. Majlis ini mengetengahkan kepentingan kebersihan dan kesucian bagi pasangan lelaki dan perempuan. Inah juga dianggap sebagai rahmat dan cara untuk membersihkan dan memelihara diri. Assalamualaikum, saya Aina Nurina binti Ahmad Iswadi. Nombor matrik saya ialah 291297. Adat semasa hari perkahwinan. Akad nikah. Ijab kabul adalah pernyataan dari pihak pengantin perempuan untuk menerima pinangan dan menikahi pengantin lelaki yang diwakili oleh wali atau jurunikah. Ijab kabul diucapkan secara lisan dalam hadapan saksi-saksi yang hadir. Selepas proses ijab kabul, biasanya terdapat sesi pemberian mas kahwin di mana pihak lelaki memberikan mas kahwin atau hadiah kepada pengantin perempuan. Mas kahwin biasanya berupa wang atau harta yang telah disepakati sebelum perkahwinan. Setelah selesai majlis akad nikah, dokumen perkahwinan seperti akad nikah akan ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak pengantin, wali dan saksi-saksi yang hadir. Bersanding. Ia melibatkan pengantin lelaki dan perempuan yang duduk bersama-sama di atas pelamin yang dihiasi dengan megah. Sebelum acara bersanding, pengantin biasanya akan berpakaian dengan pakaian tradisional Melayu dan pengantin perempuan akan mengenakan baju kurung ataupun baju kebaya, manakala pengantin lelaki akan memakai baju Melayu. Pelamin atau tahta pengantin dihiasi dengan hiasan bunga, kain, lampu dan dekorasi yang cantik.
Semasa majlis bersanding, biasanya terdapat hiburan seperti tarian tradisional, nyanyian dan persembahan seni budaya Melayu yang lain. Tetamu akan menikmati hidangan makanan tradisional Melayu yang disediakan dalam jamuan besar. Assalamualaikum dan hai, nama saya Relmi Binti Rahmat, nombor matrik 291337. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan adat setelah berkahwin. Adat bertandang merupakan kunjungan dan ziarah pengantin baru ke rumah keluarga ataupun saudara mara untuk berkenalan dengan ahli keluarga yang lain. Tradisi ini bertujuan untuk merapatkan hubungan antara kedua-dua belah pihak keluarga. Seterusnya ialah adat menghantar sirih pulang. Adat menghantar sirih pulang adalah satu tradisi yang biasa dilakukan dalam adat perkahwinan kaum Melayu. Ia melibatkan penghantaran kembali sirih kepada keluarga pengantin perempuan oleh keluarga pengantin lelaki setelah hari perkahwinan. Yang terakhir merupakan adat mandi limau. Adat ini kebanyakannya tidak diketahui oleh generasi muda pada masa kini. Adat ini melibatkan pengantin perempuan mandi dengan air yang dicampur dengan air perahan limau ataupun jeruk nipis. Tradisi ini bertujuan untuk membersihkan dan menyegarkan pengantin perempuan selepas perkahwinan. Air perahan limau yang dapat memberikan bau yang harum dan menyenangkan ini dapat memberikan kesegaran kepada pengantin perempuan. Bagi pengantin lelaki, baju Melayu merupakan pakaian tradisional yang sering dipakai semasa hari perkahwinan. Baju Melayu juga sering digayakan bersama corak, songket, batik atau silaman. Ia dipadankan bersama samping yang dililit di sekeliling pinggang, melengkapkan pemakaian baju Melayu. Baju Melayu juga terdapat dalam dua jenis, iaitu cekak musang dan juga teluk belanga. Baju kurung pula sering dipakai oleh pengantin perempuan semasa majlis perkahwinan berlangsung. Baju kurung sering digayakan bersama corak sulaman atau songket yang dapat menambahkan lagi seri penampilan pengantin. Pelbagai jenis baju kurung boleh digayakan sewaktu majlis perkahwinan dan antara gaya popular adalah gaya baju kurung moden, baju kurung tradisional Melaka dan juga baju kurung cekak musang. Bagi perhiasan untuk pengantin lelaki antaranya adalah tanjak dan keris. Bagi pengantin perempuan pula terdapat beberapa perhiasan, antaranya adalah sanggul emas, dokoh dan gelang katu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mazwin binti Abdul Alham, nombor matriks 291358. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menerangkan makna dan peranan makanan dalam majlis perkahwinan Melayu. Pertama sekali, saya akan menerangkan maksud hidangan makanan dalam majlis perkahwinan ini. Ianya melambangkan kemewahan, kebahagiaan, kebersamaan, kesyukuran, keharmonian dan kejayaan dalam kehidupan perkahwinan. Makanan dalam majlis perkahwinan Melayu memiliki peranan penting sebagai simbolisme yang mewakili sistem kepercayaan, peraturan agama, amalan dan ideologi kompleks dalam budaya masyarakat tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud makanan beradab dalam majlis perkahwinan Melayu. Makanan beradab adalah amalan tradisi di majlis perkahwinan Melayu di mana hidangan istimewa disajikan kepada pengantin. Hidangan termasuk rendang, hati masak kicap, ikan masak masam manis, acar rampai dan buah-buahan. Burung puyuh goreng berempah, ayam golek dan udang pohari juga disajikan. Minyak merupakan hidangan utama dalam majlis perkahwinan Melayu. Nasi minyak biasanya berwarna kuning. Ianya menandakan kemewahan, kemakmuran dan kesyukuran terhadap rezeki yang diberikan kepada pasangan pengantin. Selain itu, ayam masak merah adalah hidangan yang sentiasa menjadi pilihan dalam majlis perkahwinan Melayu. Ianya menandakan kebahagiaan dan semangat baru dalam memulakan kehidupan berumah tangga. Dan yang ketiga, daging rendang adalah hidangan daging yang dimasak dengan rempah-rempah yang kaya dan pekat. Ia melambangkan ketahanan, kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cabaran kehidupan bersama-sama. Dan seterusnya, wajib iaitu nasi manis menandakan penghargaan dan kemanisan dalam majlis perkahwinan Melayu. Ianya diyakini membawa kehidupan yang manis pada pasangan pengantin. Seterusnya, bunga telur dan sirih junjung adalah hadiah yang penting dalam majlis tersebut. Sementara tempat sirih menjadi keperluan sebagai hadiah. Dan yang terakhir sekali iaitu pulut kuning melambangkan ikatan keluarga yang kuat. Selain itu, pulut kuning juga menunjukkan kedudukan raja, mengacu kepada pengantin perempuan dan pengantin lelaki yang menjadi raja dan ratu pada hari majlis perkahwinan mereka, yang dikenali sebagai Raja Sehari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatin binti Fairuz, nombor matrik 291278. Saya akan menerangkan tentang Pantang Larang Melayu.
Pantang larang orang Melayu tradisional dapat dimaksudkan sebagai aturan dan larangan yang diwariskan secara lisan dari nenek moyang. Mereka bertujuan untuk mendidik masyarakat, terutamanya generasi muda, dengan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Pantang larang ini mencakup larangan mencuri, membuang sampah sembarangan, mencaci maki orang tua, menjatuhkan makanan dan memotong pohon tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan budaya dan moral masyarakat Melayu. Meskipun berubah seiring waktu, pantang larang ini masih dihormati dan dipraktikkan oleh orang Melayu. Pertama, anak dara tidak boleh menyanyi di dapur, nanti dapat suami tua. Pantang larang ini bertujuan untuk mengajar anak muda supaya tidak memberi perhatian daripada budak lelaki, perkara yang dianggap tidak sesuai dalam budaya kita. Dapur dilihat sebagai tempat khas untuk kerja-kerja wanita dalam keluarga. Ada yang beranggapan menyanyi di dapur boleh mendatangkan masalah dalam keluarga. Jadi, dengan mematuhi peraturan ini, diharapkan anak muda akan belajar adab dan menjaga diri dari mengelakkan masalah atau perkahwinan yang tidak diingini. Tetapi, adalah penting untuk mengetahui bahawa peraturan ini adalah lapuk dan mungkin tidak dipatuhi oleh orang pada masa kini. Percayaan dan amalan orang ramai berubah dari semasa ke semasa dan peraturan ini juga mungkin tidak lagi penting dalam masyarakat kita. Selain itu, jangan makan dengan pinggan sumbing, nanti anak akan menjadi sumbing. Ini merupakan pantang larang Melayu kedua. Sebab mengapa kita tidak boleh menggunakan pinggan sumbing adalah kerana ia penting untuk memastikan badan kita sihat dan kuat, terutamanya apabila kita makan. Pinggan sumbing ialah pinggan yang tidak licin dan pecah. Pada zaman dahulu, orang percaya bahawa menggunakan pinggan sumbing semasa makan boleh menjadi perkara yang tidak baik dan boleh menyebabkan masalah kepada bayi sebelum mereka dilahirkan. Namun, antara maksud tersirat ialah pinggan sumbing berbahaya kepada diri sendiri. Ianya boleh melukakan mulut atau tangan waktu makan. Pantang larang mitos yang ketiga ialah jangan bersiul waktu malam, nanti ular masuk. Makna sebenarnya di balik pantang larang ini adalah memberikan tentang bahaya dan risiko yang dapat timbul pada malam hari. Malam sering dianggap sebagai waktu yang lebih gelap, tidak terlihat dengan jelas dan memiliki potensi ancaman seperti haiwan yang berbisa seperti ular. Larangan ini juga mengajar untuk menjaga keselamatan diri dan menghindari tindakan yang mungkin dapat mengundang bahaya. Saya Nagam Biurja kemarin dan nombor matrik saya 291403. Pantang larang yang seterusnya adalah jangan bergambar bertiga, nanti mati seorang. Terdapat kepercayaan di kalangan individu tertentu bahawa kehadiran tiga individu dalam gambar secara kolektif mempunyai potensi kejadian yang tidak diingini untuk berlaku. Prinsip yang ditetapkan ini menasihati agar tidak terlibat dalam aktiviti atau memilih objek yang mempunyai keupayaan untuk menarik nasib malang atau mencetuskan hasil yang tidak diingini. Walaupun ketiadaan bukti konkret yang menyokong kebenaran tanggapan ini, penganut terus mematuhi peraturan ini kerana kepentingannya yang mendalam budaya masing-masing didorong oleh keinginan yang berakar umbi untuk memberi penghormatan kepada dan memelihara adat resap mereka. Pantang larang yang seterusnya adalah dilarang duduk di atas bantal. Kita tidak sepatutnya duduk di atas bantal kerana ia perlu kekal bersih dan selesa untuk kita tidur lena. Kita harus menjaga barang-barang kita supaya ia tahan lama dan senang digunakan. Dalam budaya Melayu, penting untuk berbudi bahasa dan menjaga barang kita gunakan setiap hari. Itulah sebabnya kita tidak boleh melompat atau merosakkan bantal kita supaya ia selesa dan tahan lebih lama. Pantang larang yang terakhir adalah wanita hamil dilarang lalu di bawah ampaian. Dalam budaya Melayu terdapat penekanan yang kuat untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan wanita hamil dan bayi. Ini tercermin dalam peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesihatan mereka dilindungi. Sepanjang tempoh kehamilan adalah penting bagi bayi dan ibu untuk menerima penjagaan tambahan, mengelakkan sebarang aktiviti atau tindakan yang boleh menimbulkan risiko kepada kesejahteraan dan juga keseluruhan mereka. Adat perkahwinan kaum Melayu merupakan warisan budaya yang memainkan peranan penting dalam menjaga jati diri dan keutuhan masyarakat Melayu. Ia melibatkan perarakan yang syarak dengan perlawanan dan makna yang mendalam yang memberi kekuatan kepada ikatan perkahwinan.
Walaupun adat perkahwinan ini telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tradisi seperti saling menghormati, menjaga keharmonian keluarga dan menjaga hubungan sosial dengan saudara mara serta jiran tetangga tetap dipandang tinggi. Adat perkahwinan orang Melayu bukan sekadar acara, tetapi ia merupakan asas yang kukuh untuk membina keluarga dan mengekalkan kesinambungan budaya Melayu pada generasi yang akan datang.